Ini soalan tangent dan elips. Soalan yang diberi adalah elips, bukan parabola. Okey, jadi kita tengok soalan. Rajah 14 menunjukkan plot pencontoh A, B, C, D, E, F, G, H. Titik A, B, C, D, E, F, G dan H adalah titik tangent. AH merupakan garisan tangent dan BC adalah garis lurus. Dengan menggunakan kaedah geometri, lukis pencontoh ikut skala saiz penuh. Jadi untuk soalan ini kamu diberi elips dan juga lukisan yang ini. Okey, jadi langkah pertama apa yang perlu kamu buat? Langkah pertama kamu kena lukiskan elips. Kalau kamu diberi parabola, kamu kena lukiskan parabola. Itu yang pertama. Jadi pertama kita lukiskan yang elips. Yang kedua, langkah kedua kamu tentukan manakah bulatan yang utama. Okey, yang kedua kita kena lukiskan bulatan yang utama. Mana bulatan yang utama? Untuk bulatan yang utama, kamu kena lukis bulatan yang penuh. Di sini bulatan yang utama adalah ini garis AH, tak mungkin. Jadi guys, yang bulatan yang utama yang ini J20. Lepas tu ini sambungan tangent. Lepas tu inilah J25 pun bulatan utama. Ada lagi bulatan utama, yang ini JX, dan yang bersambung adalah bulatan utama juga J15. Jadi ada 3 bulatan utama di sini, J20, J25 dengan J15. Dan langkah yang terakhir barulah kamu sambungkan dan akhir sekali lukis JX. Ini nombor 1 lukiskan elips, nombor 2 lukiskan bulatan-bulatan yang utama. Lepas tu nombor 3 sambungkan tangent. 3 sambungkan tangent. Nombor 4 barulah kamu buat JX. Jadi pertama kita lukiskan elips dulu. Untuk elips kita tengok rajah ini. Elips berada di sebelah kiri atas. Dan lebih kurang samalah saiznya. Jadi kita boleh lukis di tengah-tengah. Okey, kita lukiskan di tengah-tengah. Kita tengok dulu paksi major. Paksi major adalah yang lebih panjang, 120 sebab ni separuh saja. Maksudnya kamu kena guna 60. 80 maksudnya sinilah 60. Dan 80 bagi 2 40 kan. Jadi yang tinggi yang pendek ni adalah 40. Okey, jadi kita buatkan satu garis di tengah-tengah. Okey, lepas tu kita buat ni lah. Okey, kita buat yang ni, yang besar ni 60. Jadi kita ambil kita punya ni, jangka lukis, ambil 60. Berapa tinggi? Tinggi 40. Tinggi 40. Okey, jadi kita lukiskan garis. Bukan kita lukiskan garis. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu, betul tak? 40. Sebab aku punya ni tadi tak kunci dengan baik, jadi garisnya lari sikit. Sepatutnya sini. 40 kan? 40 sepatutnya sini. Dan ini juga tak perasan tadi. Ini adalah 60. Tak, ukurannya lari sikit. Ni 60. Okey, dah padam. Jadi sekarang kita lukiskan bulatan major dan juga bulatan minor. Kita buat dulu bulatan major. Elips mesti ada 2 bulatan. Okey, lepas tu bulatan yang minor. Ini
bulatan yang minor. Lepas tu kita kena buat 30, 60. Sudut 30 dan juga 60. 30. Gunakan sesiku yang ini ya. Dan juga 60. Okey, lepas tu kita tengok. Yang major ni mesti selari dengan bulatan yang minor. Ni yang major. Yang major maksudnya garisan panjang ni. Garisan panjang ni. Garisan panjang ni mesti selari dengan garisan yang keluar daripada bulatan minor. Maksudnya garis ni. Garis major ni mesti selari dengan garis dari bulatan minor, bulatan yang kecil. Panjang selari dengan yang kecil. Maksudnya yang sini, panjang ni selari dengan yang kecil. Sini. Selari dengan yang bulatan yang kecil ya. Betul tak? Selari. Arah yang sama. Selari. Okey, lepas tu untuk garis yang pendek ni, yang pendek ni mesti selari dengan yang bulatan yang besar. Yang pendek pula match dengan yang besar. Okey, jadi yang bulatan besar ni, dari sini bulatan besar ni kita buat satu garis selari dengan garis yang minor. Betul tak? Selari. Bila kamu menjawab soalan tak perlu lukis anak panah ni. Kamu kena buat segitiga ni saja. Okey. Jadi kita sambungkan titik ni. Titik ni dengan titik ni dan ni. Apakah benda yang kamu boleh gunakan? Kamu boleh gunakan French curve ataupun gunakan pembaris boleh lengkung. Boleh gunakan French curve ataupun boleh gunakan pembaris boleh lengkung. Mana-manalah yang kamu suka, yang kamu rasa mudah untuk digunakan. Katakan jika gunakan pembaris boleh lengkung, pastikan kamu melalui setiap titik. Jadi kita sudah siap bahagian elips. Sekarang kita buat bulatan yang utama. Okey, kita buat bulatan yang utama. Jadi kita tengok mana yang boleh kita buat dulu. Kita buat yang ini dulu. H. Kita tengok H. H ke bawah. Bukan H ya. Pusat untuk ni J20. Kita buat J20 dulu. Untuk J20 pusatnya berada 40 dari sini dan 10 dari sini. Jadi kita ambil ini 40. Kita ambil 40. Gunakan jangka lukis ya. Gunakan ini 40. Buat satu garis. Gunakan sekuti kamu buat satu garis. Berapa jarak? 10. Lepas tu kita ambil 10. 10. Tandakan 10. Berapa? J20. J20. Kita lukis terus J20. Kita lukis terus J20. Ini kena bulatan penuh ya. Lukiskan bulatan yang penuh. Mesti lukis bulatan yang penuh. Yang bulatan utama ni wajib lukis bulatan yang penuh. Lepas tu kita lukis pula J25. J25 berapa? 50 ke kanan, 10 ke atas. 50 ke kanan, 50 ke kanan. 50 ke kanan. Lepas tu kita buat satu garis. Lepas tu 10 10 ambil 10 di sini. Okey, berapa jejari? Jejari adalah J25, jejari 25, jejari 25. Ni. Pusat yang baru ini pula. J25. Ni J25. Lepas tu satu lagi, J15. J15 pusatnya ada di sini. J15. Jadi pusatnya memang sudah ada. Jadi kita lukis sahaja bulatan J15. Sini.
J15. Jadi kita sudah ada 3 bulatan yang utama. Sekarang kita perlu sambungkan tiga bulatan ini dengan menggunakan garisan tangent. Okay, jadi kita mulakan dulu dengan garis yang sinilah, AH. Kita mula dari AH. Yang ini kita labelkan A. Mana H? Okay, untuk cari H, satu titik di sini, satu bulatan di sini. Apakah langkah yang kamu perlu gunakan? Satu bulatan di sini, kamu lihat total cikgu. Satu bulatan di sini, satu titik diberikan, kamu kena buat separuh bulatan. Buat separuh bulatan. Dan titik yang bersentuhan itu adalah titik tangent. Okey, jadi bulatan itu kena berada di arah bulatan yang kita nak ni. Okey, so yang ni, jadi pertama kita sambungkan A dengan pusat J20. Kita sambungkan. Nota semua ada di sebelah sini ya. Merujuk saja. Lepas tu kita nak buat separuh bulatan. Nak buat separuh bulatan kita kena dapatkan pusat dulu. Macam mana cari pusat? Pusat kamu kena bahagi 2. Gunakan kaedah pembagi 2 sama. Kena letak di sini. Okey. Lukiskan. Okey, tak bersilang tak apa. Tak bersilang, kita boleh panjangkan garis. Okey, ini pusat untuk garis ini. Jadi tengah. Jadi dari sini kita boleh buat separuh bulatan. Pastikan boleh sentuh dua-dua titik. Jadi titik yang bersilang dengan bulatan dengan separuh bulatan ini adalah titik tangent. Maksudnya sini adalah H. Sini adalah H. Jadi kita sambungkan A dan H dengan menggunakan garis objek. Okey, kita sudah ada AH. Sekarang kita perlu dapatkan G. Mana G? Untuk G, kau tengok bulatan di dalam. Okey, ini lengkung. Bulatan ni ada di dalam. Dan untuk bulatan ini adalah bulatan di luar. Satu dalam, satu luar. Untuk yang dalam ni, kita kena gunakan operasi tambah ke tolak. Kalau sebelah dalam kita gunakan tolak. Kalau sebelah luar, kita gunakan operasi tambah. Dalam tu tolak, luar tu tambah. Jadi yang dalam ni, ini lengkuk. Bulatan yang ada dalam ni kita tolak. So 60 tolak dengan 20 berapa? 40. Yang ni kita gunakan 40. Okey. 40 kita gunakan 40. Kita cari 40. 60 tolak 20, 60. 40. Jadi kita letak di pusat untuk J20. Lepas tu kita lukiskan 40. Lepas tu yang ini pula, yang sebelah luar. Sebelah luar kita kena tambah. Maksudnya 60 kita kena tambah dengan 25. Berapa? 85. Jadi kita ambil 85. Ambil pusat sini. Sebab ni bulatan di luar. Pusat sini pula. Okey, kita tandakan 85. Lepas tu jari 60 jadi lepas tu kita kena sambungkan. Titik G ada di sini ya. Titik G ada di sini. Jadi lengkuk yang titik persilangan kamu kena sambung dengan pusat. Pusat ni sampailah lengkuk. Sampailah lengkuk yang ni, lilitan bulatan. Sampai sini. Sepatutnya 60 lah. Bila kamu ukur sepatutnya 60. Dan satu lagi yang di sini. Jadi titik persilangan tadi kita sambung juga dengan pusat yang satu lagi, bulatan satu lagi. Kita sambungkan. Jadi sepatutnya bersilang di sini lah. Okey, sebab kamu tengok F ada di sini. Arah sini. Jadi seterusnya kamu perlu sambungkan saja. Ni sepatutnya J60 lah. Ini dari sini lukis sepatutnya boleh sentuh sini. Okey, sepatutnya lah boleh sentuh sini. Okey,
Jadi ini adalah titik G dan ini adalah titik F. Okey, lepas tu yang ini boleh kita hitamkan dengan garis objek. Okey, lilitan ni boleh kita hitamkan dengan garis objek. Okey. Sekarang kita buat pula ni. F sudah ada, kita kena cari E. Mana E? Mana E? Untuk E, kita kena gunakan kaedah JX. Bila kita dapat JX, barulah kita boleh lukis. Kita boleh dapatkan titik E. Okey, jadi kita kena titik E. Titik E ini diberi atau tidak kedudukannya? Kalau diberi kedudukan, kita kena gunakan kaedah lelayang. Kalau tidak diberi kedudukan, kamu kena cari dengan menggunakan kaedah arah mata angin. Kalau kamu tak pasti bagaimana nak buat kaedah arah mata angin ataupun kaedah lelayang, kamu rujuk video yang Cikgu Romi buat. Okey, Cikgu Romi menerangkan dengan lebih terperinci. Okey, jadi kita lihat yang ni E. Kita lukiskan dengan menggunakan kaedah arah mata angin sebab E tidak diberi kedudukan. Okey, jadi manakah bulatan? Bulatan J25 dan titik luar. Mana titik luar? Titik luar adalah sini, D. Jika kita lihat adalah memang pada suku bulatan lah yang sini. Jadi D ada di sini. Ini D. Okey, ini D. Okey, dari sini untuk ni kan BC dari sini adalah garis lurus ke sini. Okey, lepas tu ini boleh kita hitamkan. Cikgu nak hitamkan teruslah. Lepas tu, okey, dari D ini kita sambung ke D. Kita lukiskan arah mata angin tu di D ya. Ada di sini. Katakan cikgu lukis di soalan lah. Cikgu lukiskan di soalan. Ini arah mata angin. Ini kita gunakan kaedah arah mata angin. Jadi kompas ni perlulah kita letak di titik D. Kita letak di titik D. Sebab ini titik di luar. Dan ini pula bulatan. Okey. Jadi jejarinya kemungkinan ada di mana? Arah atas ke kanan, ke bawah, ke kiri. Jejari untuk JX. Jejari untuk JX tak mungkin berada di atas, tak mungkin berada di bawah, tak mungkin berada di sebelah kiri. Memang kemungkinan di sebelah kanan. Jadi pada bulatan ini, pada bulatan J25 ni, kita kena juga lukis arah ke sebelah kanan. Jadi yang bulatan ni kita kena lukis satu arah ke sebelah kanan. Okey, arah ke kanan. Arah ke kanan. Jadi hujungnya kita sambung dengan titik di luar tadi. Titik D kita kena sambungkan. Okey. Lepas tu yang pusat ni kita sambung dengan titik tangent yang ini. Ini titik tangent. Itulah titik E, titik tangent. Dari sini kita lukiskan satu garis ke atas dan dari D pun kita kena buatkan satu garis lurus ke arah kanan. Sebab ni sepatutnya selari lah. Sepatutnya selari. Okey. Jadi ini sambung dengan titik tangent E. Inilah E. Inilah E. Inilah E. Okey, kita start F, start E. Okey, sekarang kita bolehlah buat JX. Jadi ada dua bulatan yang kita boleh buat. Yang pertama yang ini kita hitamkan. E dengan F hitamkan. Okey, E dengan F hitamkan. Lepas tu kita boleh buat JX. Pusat di sini. Pusat ada di sini. Dari sini kita buatkan bulatan. Sepatutnya boleh sentuh pada titik D dan juga titik E.
Okey. Jadi inilah cara kita menjawab soalannya ini.